Assalamualaikum dan selamat malam. Anda bersama saya Fetri Yahya dalam Soal Rakyat malam ini. Kita melihat bahawa kita masih lagi memberi fokus kepada apa yang berlaku dalam negara, khususnya berkaitan dengan pengurusan negara dan rakyat. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung bagi mematuhi peraturan ataupun prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kerajaan telah pun bertindak untuk menutup pintu masuk negara untuk rakyat Malaysia dan warga asing bagi proses keluar masuk. Dan dengan itu, Jabatan Imigresen Malaysia ataupun JIM menggalas tanggungjawab sebagai barisan hadapan frontliners, bukan sahaja di pintu masuk negara tapi juga di barisan hadapan dalam menguruskan kawalan pengurusan pandemik COVID-19 bersama dengan KKM dan agensi yang lain. Dan untuk kita meninjau bagaimana pandemik COVID-19 ini dan juga apakah cabaran Jabatan Imigresen, saya bersama malam ini dengan Ketua Pengarahnya, Dato' Indra Carol Zaimi Daud sebagai Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Terima kasih Datuk sebelum kita untuk malam ini. Terima kasih. Baik, tadi saya sebutkan bahawa ketika kita umumkan bila mana merebaknya wabak COVID-19 ini bermula di China sehinggalah sampai ke pelbagai pelosok negara, ada cabaran yang cukup besar untuk negara mengawal selia di pintu masuk di mana penerbangan dibatalkan, warga Malaysia tidak dibenarkan lagi keluar negara. Jadi bermaksud melibatkan komitmen yang jitu daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Bagaimana pengurusan, pengawalan dan juga operasi dilakukan sepanjang tempoh yang mencabar ini, Datuk? Terima kasih Saudara Fitri. Terlebih dahulu bagi pihak Jabatan Imigresen Malaysia, saya merakamkan setinggi penghargaan di atas kesudian menjemput kami untuk berkongsi sedikit pengalaman dan cabaran-cabaran di dalam menguruskan urusan-urusan keluar dan masuk rakyat Malaysia dan juga rakyat asing di dalam tempoh PKP ini. Semasa di peringkat awal dahulu, COVID-19 ini diuruskan oleh Jawatan Kuasa Bencana Negara yang ketika itu dia pengusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri dan Immigration menjadi ahli di dalam jawatan kuasa ini. Dasar ketika itu ialah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan secara berpilih di mana wilayah-wilayah tertentu daripada negara-negara di luar yang menghadapi isu COVID-19 yang begitu serius, ketika itu dikenakan sekatan perjalanan. Contohnya wilayah Wuhan dan Hubei. Kita bermula dengan Wuhan dan Hubei di China, kemudian diteruti dengan Korea, Jepun dan juga Iran. Jadi semua rakyat daripada wilayah berkenaan dilarang untuk memasuki negara kita, dan termasuklah juga rakyat asing daripada negara-negara lain yang pernah berada di wilayah-wilayah ini dalam tempoh 14 hari. Jadi cabarannya ketika itu ialah bagaimana untuk kami Jabatan Imigresen Malaysia menentukan bahawa rakyat asing yang ingin masuk adalah datang daripada daerah ini ataupun datang daripada daerah yang lain. Jadi kami memperkenalkan kad ketibaan ataupun dipanggil kad deklarasi, di mana pelawat-pelawat asing ketika itu mereka mesti membuat pengisytiharan bahawa mereka tidak datang daripada wilayah-wilayah yang dikenakan sekatan ini. Jika sekiranya mereka memberikan maklumat yang tidak benar, Immigration mempunyai kuasa di bawah akta untuk membatalkan pas lawatan yang dikeluarkan dan mereka akan diminta untuk meninggalkan negara. So, itu pengalaman menguruskan COVID-19 sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan. Kemudian pada 18 Mac, kerajaan telah melaksanakan PKP sepenuhnya, di mana rakyat asing dilarang daripada memasuki negara kita dan rakyat Malaysia sendiri juga dihalang daripada melakukan perjalanan ke luar negara. Jadi oleh kerana PKP ini, terdapat ramai rakyat asing yang tinggal di negara kita tetapi mereka terkandas di negara luar. Itu memberikan cabaran yang amat besar kepada Immigration untuk menguruskan mereka. Dan terdapat juga rakyat Malaysia yang ketika itu sedang bercuti di negara-negara luar yang terkandas. Kerana negara-negara lain juga sebenarnya melaksanakan perintah PKP, perkara yang sama. Jadi dalam perkara ini terdapat beberapa kategori yang diberi kelonggaran. Kalau kepada rakyat asing, mereka yang bekerja di sini, khususnya diplomat di pejabat-pejabat perwakilan asing di negara kita, mereka ini dibenarkan untuk masuk, dan juga mereka yang berstatus penduduk tetap dibenarkan masuk.
dan tidak ada halangan ke atas rakyat kita sendiri untuk pulang ke negara ketika itu, khususnya kepada mereka yang terkandas di negara-negara ketiga. Ya. Datuk, sebagai frontliners barisan hadapan, sebab ini penting melibatkan keselamatan negara. Tadi Datuk pun dah sebutkan bahawa ia berlaku peringkat-peringkat bermula hanya untuk negara yang tertentu, China. Kemudian kita beralih pada transisi yang pelbagai, PKP, PKPB, hingga sekarang ini PKPP. Jadi ia menuntut komitmen yang sangat jitu, siang dan malam mengawal pintu masuk sepadan negara ini. Jadi melibatkan juga keyakinan komitmen yang tinggi di kalangan warga immigration. Bagaimana kerahan itu dibuat dengan penjadualan, pengubahsuaian pekerjaan jadual dalam kalangan warga immigration? Silakan. Alhamdulillah, di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, pegawai-pegawai dan anggota Jabatan Immigration Malaysia telah memberikan satu komitmen yang amat tinggi di dalam melaksanakan apa jua dasar dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hasilnya kita boleh lihat di sepanjang tempoh ini tidak ada kluster yang dibawa oleh rakyat asing. Bermakna dari segi keberkesanan, jabatan melaksanakan dasar iaitu tidak ada rakyat asing yang dibenarkan masuk kecuali kategori tertentu saja dilihat membuahkan hasil. Pegawai-pegawai immigration juga sememangnya sebelum PKP di pintu-pintu masuk mereka bertugas selama 24 jam. Khususnya di pintu masuk antarabangsa seperti pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang. Jadi apabila PKP ini dilaksanakan, ia tidak memberikan satu masalah besar kepada pegawai-pegawai immigration untuk melaksanakan peraturan-peraturan ditetapkan dan juga untuk bertugas melebihi tempoh masa yang ditetapkan. Ya, tapi mungkin juga cabaran berbeza di depo tahanan, Datuk, bagaimana? Depo tahanan di peringkat awal berjaya dikawal, tidak ada kes-kes positif kerana sebaik saja kerajaan melaksanakan PKP pada 18 Mac, Jabatan Immigration telah melarang lawatan daripada orang luar, daripada saudara mara ataupun daripada pihak-pihak tertentu untuk masuk ke dalam kawasan-kawasan depo. Tetapi selepas itu dalam sekitar bulan Mei ataupun bulan Jun berlaku beberapa jangkitan dan cabaran besarnya ialah apabila pegawai-pegawai immigration sendiri yang bertugas di depo-depo ini terpaksa dikenakan perintah kuarantin. Kerana mereka menguruskan tahanan-tahanan yang positif ini. Jadi dalam keadaan yang agak kritikal itu, terdapat depo, contohnya depo immigration di Bukit Jalil, di mana separuh daripada pegawainya dikenakan perintah kuarantin 14 hari. Jadi kami terpaksa membawa pegawai daripada negeri-negeri lain, dari Johor, dari Kelantan, dari Pahang, untuk membantu menguruskan. Terdapat 4 depo yang mana pegawai-pegawainya dikenakan perintah kuarantin di rumah ketika itu. Kerjasama dengan pihak kedutaan sebab ia melibatkan jumlah yang ramai kadang-kadang. Jadi macam mana proses itu untuk sehingga berjaya untuk terbangkan mereka kembali ke negara asal mereka? Setakat ini immigration mempunyai hubungan kerja yang baik dengan semua kedutaan asing yang ada di Kuala Lumpur. Prosesnya ialah apabila kami perlu merundingkan sesuatu dengan mereka, bantuan daripada Wisma Putra, Kementerian Luar Negeri akan diperolehi terlebih dahulu. Jadi Wisma Putra akan terlebih dahulu membuka jalan ke arah rundingan dan kemudian ia akan disusul oleh pegawai-pegawai immigration. Jadi apakah mendapatkan bantuan daripada negara tertentu seperti China untuk memudahkan lagi proses yang ini? Ya, rundingan sentiasa dijalankan dan hasil daripada rundingan ini di sepanjang tempoh PKP ini, bilangan rakyat asing yang berjaya kita hantar pulang ialah seramai 6,500 lebih kurang. Bermula daripada 18 Mac dahulu. Dan di sepanjang tahun ini, mulai Januari sehingga bulan Julai ini, sejumlah 19,000 warga asing telah berjaya kita hantar pulang ke negara mereka. Kalau kita Datuk pecahkan lagi kategori warga asing kan,
banyak mungkin pecahannya. Yang kita sedia arif bahawa ada pendatang asing tanpa izin memang tanpa dokumen, itu memang juga mencabar untuk kita membuat semakan sebab tak ada dokumen. Kemudian warga asing yang bekerja secara profesional ataupun separa profesional, bagaimana pengasingan ataupun klasifikasi itu dibuat untuk memudahkan lagi segala proses dan juga dokumentasi. Ya. Setiap warga asing yang berada di negara kita ini, mereka diberikan pas-pas tertentu. Okey. Contohnya seperti pekerja asing yang bekerja di sektor-sektor 3D ni. Sektor dirty, dangerous. Mereka diberi pas yang dikenali sebagai pas lawatan kerja sementara. Dan sehingga ke tarikh ini terdapat lebih kurang 1.5 juta mereka yang memegang PLKS ini. Okey. Warga asing di dalam kategori lain seperti expatriate, mereka diberikan pas yang dikenali sebagai pas penggajian ataupun employment pass. Yeah. Dan bagi mereka yang memegang taraf penduduk tetap, mereka ini mempunyai kad pengenalan berwarna merah yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran. Okey. Dan lain-lain kategori diberikan pas lawatan sosial jangka panjang. Yang mana setiap pas ini ditampalkan di dalam pasport masing-masing. Jadi dari segi pengasingan itu tidak ada masalah kerana mereka diberikan dokumen ataupun pas dan visa yang berbeza mengikut kategori. Ya, bagi sebab PKP ini tersedia arif bahawa banyak menguji ikatan keluarga juga, sebab ada juga mungkin berlaku juga rungutan di media sosial ya. Misal kata kalau ada berkahwin campur, mungkin orang isterinya orang sini, suami orang luar, jadi anak di sini. Jadi bagaimana proses itu dibenarkan ataupun ada akan merujuk kepada kes tertentu dalam isu ini, Datuk? Daripada peringkat awal kerajaan melaksanakan PKP ini, semua rakyat asing yang memegang pas yang dikenali sebagai spouse visa. Okey. Yang mana mereka orang luar, orang asing yang berkahwin dengan rakyat negara mereka, dengan rakyat kita, mereka ini akan diberikan spouse visa. Dan kategori ini dibenarkan masuk untuk bersama dengan keluarga masing-masing. Kerana mereka sememangnya telah tinggal di negara kita sebelum ini. Jadi tidak ada halangan untuk mereka masuk terus ke negara kita. Baik, berkaitan dengan warga negara Malaysia yang ada keperluan untuk keluar negara, yang kita sedari bahawa kalau ada keperluan bekerja, mungkin hubungan yang penting untuk pekerjaan ataupun pelajar yang mungkin ada keperluan universiti. Jadi selain itu ada lagi kategori yang dibenarkan untuk keluar masuk buat masa ini. Ya. Bermula daripada 18 Mac, rakyat Malaysia yang dibenarkan keluar ketika itu ialah mereka yang sememangnya menetap di negara luar. Okey. Ataupun mereka yang bertugas di pejabat-pejabat perwakilan kita di negara-negara luar, ataupun mereka yang menjadi penduduk tetap, mempunyai status penduduk tetap di negara-negara luar. Jadi hanya 3 kategori ini saja yang dibenarkan keluar ketika itu. Okey. Apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, terdapat sedikit kelonggaran yang diberikan, iaitu rakyat Malaysia yang ingin keluar kerana urusan belajar dibenarkan untuk keluar terus, di mana mereka tidak akan balik ke negara kita, dan mereka yang ingin keluar untuk tujuan-tujuan kepentingan ekonomi. Mereka mungkin terpaksa keluar untuk mempengusikan mesyuarat syarikat masing-masing di luar sana, ataupun keluar untuk meninjau peluang-peluang pelaburan. Yang ini dibenarkan, tetapi mesti memohon terlebih dahulu kepada immigration dan menyertakan dokumen-dokumen sokongan. Ya, bagi pelajar mereka boleh membawa visa ataupun surat tawaran atau bagaimana? Pelajar mereka boleh terus membeli tiket dan terus ke lapangan terbang, dan apabila sampai di kaunter immigration mereka perlu menunjukkan bukti dokumen, iaitu pas pelajar mereka di negara berkenaan. Atau bagi yang baru memulakan pengajian, mestilah menunjukkan surat tawaran. Dan yang penting sekali ialah penerimaan daripada negara berkenaan. Jika maklumat-maklumat ini lengkap, mereka akan dibenarkan untuk terus keluar tanpa perlu terlebih dahulu memohon kebenaran kepada Jabatan Immigration. Sepanjang tempoh 4 bulan ini, macam mana Datuk melihat pematuhan SOP rakyat dalam mematuhi kerjasama, terutama apabila melibatkan hubungan dengan Jabatan Immigration? Rakyat begitu patuh kepada peraturan yang ditetapkan, terutamanya apabila mereka ingin membuat urusan di luar negara. Okey. Mereka akan terlebih dahulu memohon kepada immigration
ataupun mereka membuat panggilan untuk bertanyakan sama ada mereka boleh keluar ataupun tidak. Jika sekiranya mereka tidak mengambil langkah-langkah ini, terus membeli tiket dan sebagainya, ada kemungkinan mereka tidak akan dibenarkan. Dan pihak penerbangan juga, bagi rakyat kita yang ingin keluar, mereka akan melihat terlebih dahulu sama ada kebenaran daripada immigration diperolehi. Baik. Kita akan sambung lagi berbincang tentang bagaimana Jabatan Imigresen Malaysia bertindak dalam memberikan ketegasan dalam usaha untuk mengurus keluar dan masuk rakyat Malaysia juga warga asing, sebab ini melibatkan kedaulatan dan kepentingan untuk semua. Kita berbincang lanjut selepas ini dalam Soal Rakyat. Kita kembali selepas ini. Kita berehat sebentar. Kembali dalam Soal Rakyat dan kita masih berbincang pandemik COVID-19, apakah cabaran Jabatan Imigresen Malaysia. Masih bersama dengan Dato' Indra Khairul Azami Daud, Ketua Pegarah Imigresen Malaysia. Tadi ada kita sebut tentang warga asing yang menjadi juga bebanan, di sebalik keperluan ada bebanan, terutama warga asing yang masuk secara haram, yang sebelum ini tak dapat kita kesan, juga tinggal lebih masa ataupun membuat memalsu dan juga meminda satu dokumen ataupun endorsement. Ini menjadi satu cabaran yang besar juga kepada pihak immigration dalam proses pendakwaan, sebab identiti mereka itu belum tentu sahih ataupun tidak. Apa proses yang perlu mereka lalui sebelum kita memberikan pendakwaan kepada mereka ni? Di dalam operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia selama ini, selalunya terdapat 3 jenis kesalahan utama yang dilakukan oleh warga negara asing ini. Yang pertama, mereka tidak mempunyai sebarang dokumen, dan ini adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Immigration. Kesalahan yang kedua ialah mereka tinggal lebih masa, sama ada mereka ini pekerja ataupun pelancong. Mereka tinggal melebihi tempoh PAS yang dibenarkan. Dan ini kesalahan di bawah Seksyen 15(1)C Akta Immigration. Ataupun kesalahan yang ketiga ialah mereka menyalahgunakan PAS yang dikeluarkan. Dan ini adalah satu kesalahan di bawah perkara 39B Peraturan Immigration. Jenis kesalahan yang ketiga ini selalunya melibatkan pelancong. Mereka masuk ke negara kita dengan menggunakan PAS rawatan sosial yang dikeluarkan kepada pelancong, tetapi akhirnya mereka ditangkap bekerja di premis-premis perniagaan ataupun dengan mana-mana majikan. Jadi tidak kira apa jua kesalahan yang mereka lakukan, apabila ditahan dan ditangkap oleh Jabatan Imigresen Malaysia, mereka akan diletakkan di bawah perintah reman selama 14 hari. Untuk penyiasatan dibuat. Jika sekiranya mereka berjaya mengemukakan dokumen, khususnya kepada yang tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri tadi, mereka akan dibebaskan. Tetapi jika mereka gagal membuktikan bahawa kalau mereka itu pekerja, PAS pekerja mungkin dalam proses untuk diperbaharui. Jika perkara ini gagal dibuktikan, kesemua mereka akan didakwa. Dan selepas itu akan dijatuhkan hukuman, selalunya akan dipenjara. Dan ada juga yang dikenakan denda, dan selepas itu mereka ini akan diusir keluar daripada negara kita, dan Jabatan Imigresen akan menyenari hitamkan mereka ini untuk tempoh selama-lamanya. Bermakna mereka akan dilarang daripada memasuki negara kita. Jadi ini prosesnya dari segi penyiasatan dan pendakwaan yang dijalankan oleh Immigration. Jadi ada tak cabaran dari segi usaha untuk kita nak trace balik mereka ni? Sebab kadang-kadang ada yang masuk semula dengan identiti yang berbeza. Jadi apa mungkin kaedah yang diguna pakai dalam hal ini? Kaedah yang diguna pakai sekarang ini ialah semua warga asing yang masuk ke negara kita, mereka akan diambil biometrik, khususnya di pintu masuk udara, iaitu di lapangan terbang dan juga di pelabuhan-pelabuhan. Jadi di masa hadapan, walaupun mereka ini masuk dengan menggunakan dokumen yang berbeza, mereka mungkin membuat pasport baru contohnya, dan mungkin juga menggunakan nama yang berlainan, tetapi di dalam sistem masih boleh dikesan kerana mempunyai rekod biometrik ini. Baik, kalau mengikut kategori negara
kelompok yang mana yang paling memberikan juga cabaran kepada immigration? Terdapat 5 negara utama yang banyak memberikan cabaran kepada immigration. Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Pakistan dan juga China. Dan mereka kadang-kadang masuk sebagai pelancong, tetapi akhirnya ditangkap bekerja di tempat-tempat, premis-premis perniagaan. Dan ada juga kalau warga negara daripada Cambodia contohnya, makin ramai yang bekerja di pusat-pusat hiburan, dan ini adalah satu kesalahan di bawah Akta Immigration. Ya, dan kita juga bimbang ini akan menjadi kita terus menjadi hub kepada penyelundupan manusia yang selama ini sibuk dicadangkan. Okey, mungkin Datuk komen juga apakah pendirian terhadap mereka yang mendakwa diri mereka sebagai pelarian, sehingga ada sebenarnya isu di mana pelarian Rohingya yang cuba masuk ke Malaysia tetapi ditahan dengan pelbagai helah dan juga mungkin pelbagai isu di sebaliknya. Dalam perkara pelarian ini, saya ingin tegaskan bahawa negara kita bukanlah ahli kepada United Nations Convention on Refugees. Jadi dasar adalah jelas. Dasar telah ditetapkan oleh kerajaan ialah semua warga negara asing yang masuk ke negara kita tanpa sebarang dokumen akan dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin, dan mereka akan diurus seperti mana Jabatan Immigration menguruskan pendatang asing tanpa izin yang lain. Dan ini termasuklah mereka yang datang daripada Myanmar ini. Tetapi walau bagaimanapun, seperti mana yang kita selalu baca di akhbar-akhbar tempatan, terdapat pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang diberikan kepada mereka ini. Baik, bagi petugas immigration di pertahanan contohnya, yang terpaksa berurusan dengan sejumlah besar katakan kelompok pendatang ini yang mungkin tak ada dokumen dan sebagainya, macam mana menjamin supaya mereka dalam keadaan yang terbaik, terkawal dalam aspek kesihatan mereka, sebab mereka ini menjadi juga frontliner yang menjaga mengurus selia dan berurusan langsung dengan mungkin mereka ini yang mungkin menjadi yang positif COVID-19. Bagaimana? Cabarannya amat besar, khususnya di dalam tempoh COVID-19 ini. Tetapi alhamdulillah semua pegawai-pegawai immigration dibekalkan dengan kelengkapan PPE. Mereka dibekalkan dengan sarung tangan yang lengkap, dengan penutup muka, dan bagi mereka yang berhadapan dengan tahanan yang disahkan positif, mereka akan dibekalkan dengan PPE sepenuhnya. Mereka akan memakai kelengkapan seperti mana yang dipakai oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan setakat ini tidak dinafikan terdapat juga kes-kes di mana pegawai-pegawai immigration sendiri dijangkiti dan disahkan positif. Tetapi jumlahnya tidaklah ramai. Baik, cara kita menangani pendatang asing ini, terutama yang tidak ada dokumen, yang memberi impak kepada keselamatan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, juga menyebabkan ada agensi berita asing seperti Al Jazeera yang menerbitkan laporan yang tidak tepat. Apa reaksi Datuk ketika pertama kali mendapat tahu tentang isu itu sehingga menjadi tular kan, dan membangkitkan kemarahan rakyat Malaysia sebab kita ada integriti, ada kedaulatan. Apa kata Datuk? Ya. Saya terperanjat apabila saya melihat laporan Al Jazeera ini, kerana semasa operasi-operasi dilaksanakan di dalam tempoh PKP ini, terdapat ramai wartawan yang turut serta, dan kami tidak boleh menghalang. Mereka tidak masuk ke dalam kawasan operasi tetapi membuat penggambaran jauh daripada luar. Dan apa yang dilaporkan oleh media berkenaan adalah sangat mengelirukan dan memberikan implikasi negatif kepada negara kita. Kerana tidak ada layanan buruk yang diberikan seperti mana yang didakwa. Apatah lagi melayan pekerja-pekerja asing ini seperti haiwan. Tidak sama sekali. Sebaliknya mereka ditahan, mereka diasingkan daripada kumpulan rakyat asing lain yang berada di luar ini. Mereka dibawa ke depo, diberi makanan yang cukup, kemudian bagi mereka yang positif, diberi rawatan yang begitu baik sekali di hospital sementara kita di MyApps,
Bagi mereka yang mempunyai kes positif yang lebih serius, dibawa ke Hospital Sungai Buloh dan dirawat sehinggalah mereka sihat. Dan kemudian akan dibawa pulang semula ke depo dan ditempatkan di blok-blok khas. Kita ada SOP sendiri ya. Kita ada SOP sendiri. Malah lebih daripada itu, immigration juga telah kami menyewa sebuah kem Pusat Latihan Khidmat Negara dahulu di daerah Beranang, di mana mereka ditempatkan di sini untuk diasingkan dengan tahanan-tahanan lain yang ada di depo-depo. Jadi semua ini memberikan kos kepada kerajaan. Jadi kalau dilaporkan bahawa kerajaan memberikan layanan yang tidak baik, seolah-olah tidak menghargai pekerja-pekerja asing ini, laporan berkenaan adalah sangat tidak tepat. Dan saya ingin menyatakan bahawa perkara ini juga telah ditegaskan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan juga Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri yang telah mengeluarkan kenyataan yang membidas laporan-laporan ini. Jadi di pihak Datuk adakah dihubungi untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak Al Jazeera? Setakat ini media berkenaan tidak menghubungi Jabatan Immigration. Apatah lagi menghubungi untuk meminta maaf dan sebagainya, tidak ada. Ya, tidak ada pendakwaan ataupun tangkapan kepada lelaki yang membuat laporan yang tidak tepat sebab ia melibatkan reputasi dan kedaulatan negara. Laporan polis telah pun dibuat dan polis telah pun mengambil tindakan. Saya difahamkan wartawan berkenaan telah pun dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan bagi individu yang muncul di dalam video berkenaan yang membuat kenyataan bahawa pekerja asing dilayan seolah-olah seperti haiwan, immigration sedang mencari individu ini dan oleh kerana dia tidak tampil untuk menyerah diri pada hari semalam 13 Julai, kami telah pun membatalkan pas lawatan kerja beliau. Dan oleh yang demikian statusnya ialah pendatang asing tanpa izin di negara kita sekarang ini, dan immigration akan terus memburu individu ini untuk ditangkap dan diusir keluar. Jadi itu antara cabaran dalam kita memberikan yang terbaik. Walaupun tadi Datuk dah sebut kata kita menyantuni di sebalik ada SOP yang tegas dan juga tindakan untuk mengusir mereka, tapi masih ada lagi timbang tara kemanusiaan dalam usaha untuk memastikan kita berada menerima semangat kemanusiaan itu tetap berjalan seperti biasa. Baik, dalam usaha untuk kita menggerakkan ekonomi, untuk kita memulihkan kembali ekonomi, ada berbagai sektor yang amat memerlukan kepada perkhidmatan mungkin tenaga kerja pada luar negara melalui dokumentasi yang sah di sektor perdagangan contohnya. Jadi untuk menyantuni memenuhi keperluan sektor trading yang dirty, dangerous, difficult ini, apa garis panduan yang dikeluarkan kepada majikan contohnya untuk membawa masuk tenaga kerja ataupun buruh seperti ini untuk menggerakkan ekonomi kita di kawasan perdagangan contohnya yang saya sebutkan tadi, Datuk? Kita baca di dalam akhbar-akhbar tempatan, fokus kerajaan sekarang ialah ke arah pemulihan ekonomi. Dan immigration mempunyai peranan yang sangat signifikan di dalam memastikan fokus kerajaan ini berjaya dilaksanakan. Mengenai pekerja-pekerja asing, baru-baru ini telah diumumkan bahawa pembekuan pengambilan baru pekerja-pekerja asing sehingga bulan Disember 2020. Walau bagaimanapun, bagi majikan yang mempunyai pekerja-pekerja asing yang di dalam sebelum tempoh PKP, mereka ini pulang bercuti ke negara asal masing-masing, pekerja-pekerja ini boleh masuk semula jika sekiranya majikan mereka ini benar-benar memerlukan khidmat mereka. Dan majikan perlu memohon kepada immigration supaya perjalanan pulang semula mereka ini boleh dibantu. Dan pihak penerbangan memerlukan surat kelulusan sebenarnya daripada immigration sebelum pekerja-pekerja ini boleh masuk. Dan selain daripada pekerja, satu lagi kategori yang sekarang ini dibenarkan untuk masuk terus tanpa perlu memohon kepada immigration ialah mereka yang memegang pas penggajian kategori 1 ataupun dikenali sebagai EP1. EP1 ini ialah mereka yang memegang jawatan-jawatan utama seperti CEO, CFO ataupun CEO kepada syarikat-syarikat multinasional
Dan di dalam tempoh PKPP ini, ya, kebenaran telah diberikan untuk mereka terus masuk dengan mematuhi beberapa SOP yang telah ditetapkan seperti mengambil ujian swab, ya, dan kuarantin di rumah sebelum ini. Apa prinsip Datuk terhadap integriti petugas? Sebab kita tidak mahu ada berlaku kelompangan ataupun ketirisan ya dalam usaha untuk menguruskan kelompok yang berisiko ini sebab ia menjadi kebimbangan rakyat. Jadi prinsip Datuk bagaimana dalam memperjuangkan isu integriti? Ya. Saya tidak nafikan bahawa integriti adalah satu isu di dalam jabatan yang melaksanakan tugas penguatkuasaan seperti Jabatan Imigresen Malaysia. Dan di dalam perkara ini tidak ada kompromi dengan mana-mana pegawai yang menyalahgunakan kuasa ataupun menggunakan kedudukan untuk kepentingan diri sendiri. Apatah lagi jika sekiranya mereka ini bersekongkol dengan mana-mana pihak yang terlibat di dalam membawa masuk pendatang asing tanpa izin ataupun melepaskan mereka keluar. Seperti mana yang dilaporkan di dalam media baru-baru ini, beberapa pegawai imigresen sendiri telah ditahan di Johor kerana didapati terlibat di dalam sindiket yang membawa masuk pendatang-pendatang asing ini. Dan saya tegaskan kepada pihak PDRM bahawa imigresen sama sekali tidak akan melindungi mereka ini dan saya percaya bahawa siasatan yang adil akan dilaksanakan dan jika mereka bersalah mereka haruslah menerima akibatnya. Sebab tali barut ini menjadi duri dalam daging kepada segala operasi yang dilaksanakan. Sebab integriti itu, tali barut ini menjadi pemusnah kepada apa yang telah diusahakan. Tindakannya akan apa? Tindakan akhir yang akan mereka hadapi. Saya bersetuju sekali dengan kenyataan Ketua Polis Negara baru-baru ini bahawa mereka yang bertugas di dalam bidang penguatkuasaan ini yang didapati menyalahgunakan kuasa dan sebagainya dianggap sebagai pengkhianat kerana mereka diberi amanah untuk menghalang pendatang asing ini daripada menceroboh masuk ke negara kita. Tetapi jika mereka pula yang bersekongkol, maka mereka ini wajar dianggap sebagai pengkhianat. Dan apa jua hukuman yang akan ditetapkan oleh mahkamah nanti, mereka haruslah bersedia untuk menerimanya. Sama ada mungkin dipenjara dan yang pastinya mereka akan diberhentikan daripada perkhidmatan awam apabila mereka ini dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Itu dia. Dan kita akan berbincang lagi apakah di sebalik perjuangan dan cabaran sebagai barisan hadapan bagi Jabatan Imigresen. Kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Kita undang Soal Rakyat. Tadi Datuk kita dah bincangkan tentang bila mana ada pegawai yang ditahan, termasuk individu yang berjawatan agak tinggi dalam institusi seperti Jabatan Imigresen ini. Ia memberikan impak yang kurang baik kepada tahap keyakinan masyarakat, pada imej Jabatan Imigresen sendiri. Jadi apa langkah seterusnya? Kalau kita lihat bilangan yang ditahan di Johor baru-baru ini seramai 4 orang dan kemudian ada seorang lagi yang ditahan di Kedah. Imigresen kami mempunyai 14,800 orang pegawai dan kaki tangan. Jadi walaupun bilangan yang ditahan ini adalah kecil, tetapi sedikit sebanyak ia memberikan satu implikasi negatif kepada jabatan. Dan saya percaya jika ia berterusan, tentunya keyakinan rakyat terhadap jabatan akan terhakis. Jadi dalam perkara ini saya tegaskan apabila berlaku kes-kes penahanan seperti ini, walaupun siasatan sedang dijalankan oleh pihak berkuasa yang terlibat, jabatan sendiri akan mengambil tindakan dalaman. Jadi antaranya ialah memastikan bahawa di pejabat di mana pegawai berkenaan bertugas, tidak ada lagi mereka pegawai-pegawai lain yang turut sama bekerjasama ataupun bersekongkol dengan pegawai berkenaan. Tindakan dalaman akan diambil dan ia akan diuruskan sepenuhnya mengikut tata cara pengurusan integriti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.
Dan sebelum ini pun di lapangan terbang dipasang beberapa kamera ya supaya untuk meningkatkan lagi keupayaan menjaga integriti immigration. Bagi kawasan-kawasan lain bagaimana di sepadan darat, Datuk? Kalau kita bercakap tentang integriti, bagaimana untuk kita mengurangkan masalah integriti ini, saya percaya kepada penggunaan teknologi. Kerana keadaan-keadaan tradisional seperti pertemuan, ceramah dan sebagainya terus dilaksanakan tetapi impaknya agak minima. Penggunaan teknologi yang saya maksudkan di tempat-tempat yang sensitif, contohnya di lapangan terbang, peruntukan telah diluluskan kepada Jabatan Immigration untuk kami menambah baik CCTV dan sistem kamera yang ada sekarang. Dan begitu juga di depo-depo tahanan immigration yang berjumlah 14 kesemuanya ini akan dilengkapkan dengan CCTV supaya kawalan dan pemantauan dapat dilakukan ke atas pegawai-pegawai yang bertugas di sana. Dan selain daripada itu, beberapa penggunaan teknologi yang lain, terutamanya di dalam mengurangkan hubungan manusia dengan manusia ni, kerana untuk kita mengurangkan masalah rasuah ataupun mengatasi masalah integriti ini, kita mesti sekat seperti mana kita menyekat penularan COVID-19. Dan untuk melaksanakan sekatan ini, ia hanya boleh dilakukan melalui penggunaan teknologi. Contohnya sistem online. Contohnya rakyat ataupun pelanggan tidak perlu datang ke pejabat untuk bertemu dengan pegawai. Mereka boleh melaksanakan urusan tersebut di rumah, menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu, contohnya melalui sistem pembayaran online, dan kemudian barulah datang ke pejabat immigration untuk mengambil dokumen yang telah disiapkan. Jadi melalui cara ini, kuasa budi bicara pegawai dapat dikurangkan. Kerana apabila kita berhadapan dengan teknologi, berhadapan dengan mesin ini, jawapannya hanya dua, iaitu yes or no. Kalau yes, boleh diteruskan untuk urusan seterusnya. Kalau no, tidak ada budi bicara dan sebagainya, mesin, robot tidak boleh berbicara, maka pelanggan perlu melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan itu. Ya, tak ada duduk kepi, tak ada pelinci dan sebagainya. Tidak. Okay. Baik, tadi Datuk dah sebut tentang kos ya. Setiap kali kita berada di pertahanan dan sebagainya, lagi lama mereka di sini, lagi banyak kos yang kita tanggung kerajaan. Jadi selepas memasuki PKPP ini, pastinya ada makin rancak lagi proses penghantaran keluar. Difahamkan memang penuh masalah ya kalau melibatkan proses demi proses, jumlah yang begitu ramai. Bagaimana perancangan ke arah itu? Ya. Kalau kita bercakap tentang kos, kerajaan membelanjakan sejumlah yang besar untuk yang pertama dari segi kos makanan. Semua parti yang ditahan di dalam depo-depo immigration ini, makan minumnya ditanggung oleh kerajaan. Kemudian jika sekiranya mereka ini sakit, akan dihantar untuk mendapat rawatan di hospital-hospital kerajaan. Selain daripada itu, kerajaan juga menanggung kos elektrik, air, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan dan juga bangunan-bangunan di depo. Jadi dalam isu ini, kalau dikatakan kerajaan bersifat tidak adil, adalah sangat tidak tepat. Masyarakat sendiri boleh melihat. Dari segi proses pengusiran, seperti mana yang saya maklumkan tadi, engagement secara berterusan dengan kedutaan masing-masing sentiasa dibuat. Kerana apa yang penting sekali di dalam proses pengusiran ataupun penghantaran pulang ni ialah mereka yang berstatus pendatang asing tanpa izin ini mesti mempunyai dokumen perjalanan. Dan dokumen ini sama ada pasport antarabangsa ataupun sijil perjalanan kecemasan mesti dikeluarkan oleh kedutaan masing-masing terlebih dahulu sebelum mereka boleh dihantar pulang. Itu dia. Dari segi kerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, kemudian Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, saya rasa perlu dipereratkan. Jadi apa kerjasama yang dijalinkan supaya ada kesefahaman dan kesetaraan dalam menghasilkan satu perbincangan, Datuk? Kalau dengan Kementerian Sumber Manusia, dasar-dasar pekerja asing ini ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi terdapat satu jawatankuasa bersama di antara Immigration, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia, di mana SOP dan dasar-dasar semasa sentiasa dilihat dan dibuat proses penambahbaikan
melalui mesyuarat-mesyuarat yang diadakan. Kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga amat baik, khususnya dari segi hubungan immigration dengan pihak-pihak berkuasa tempatan. Kita lihat operasi-operasi bersama dilaksanakan, kerana apabila dua pihak ini bekerjasama, tindakan yang memberikan impak yang lebih besar akan dapat dihasilkan. Saya beri satu contoh. Okey. Di Pasar Borong Kuala Lumpur dan Pasar Borong Selayang. Sebelum ini peniaga-peniaga di sana kebanyakannya warga asing. Tetapi selepas dilaksanakan operasi yang kita panggil Ops MCO, peniaga warga asing ini berjaya dikeluarkan. Dan sekarang immigration dan juga pihak berkuasa tempatan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kami bekerjasama. Kehadiran kami di sana setiap hari telah berjaya menghalang warga asing ini daripada memasuki semula pasar-pasar borong yang berkenaan. Dan ini adalah satu contoh yang amat baik. Dan pada minggu lepas juga Immigration bersama dengan Majlis Perbandaran Kajang, kami sama-sama melaksanakan operasi di mana warga asing tanpa dokumen ini akan ditahan oleh Immigration, sementara pihak berkuasa tempatan mereka akan membatalkan lesen perniagaan dan dalam masa yang sama menutup terus premis-premis perniagaan berkenaan. Dan ini satu langkah yang amat berkesan di dalam kita membenteras warga negara asing tanpa dokumen ini. Dalam memastikan proses lancar dan sempurna mengikut peraturan SOP, apakah mungkin kerana birokrasi dan juga campur tangan politik sikit banyak mengganggu dalam usaha menghasilkan satu natijah yang unggul dan konsisten, Datuk? Setakat ini tidak ada sebarang gangguan yang diterima oleh Jabatan Immigration Malaysia. Apatah lagi yang dimaksudkan dengan campur tangan politik dan sebagainya, tidak ada. Kerana dasar kerajaan adalah amat jelas sekarang ini. Semua warga asing tanpa izin ataupun pendatang asing tanpa izin ini mesti dikeluarkan daripada negara kita. Dan hanya mereka yang mempunyai pas-pas yang sah sahaja yang dibenarkan untuk berada di dalam negara kita, sama ada tinggal sebagai pasangan kepada warga negara tempatan ataupun bekerja ataupun menjadi pelabur-pelabur di negara kita. Jadi dasarnya amat jelas dan saya tegaskan tidak ada sebarang gangguan pun di dalam saya dan jabatan melaksanakan dasar ini. Ya. Tadi ada disebutkan tentang ekonomi yang kembali rancak. Kita mengharapkan ada pekerja yang betul-betul diiktiraf ataupun sah. Kemudian ia juga turut sama berkembang sebab kita dah nak masuk ke bulan September nanti. Pastinya kemasukan pelajar asing sebab kita ada industri, yakni pendidikan, ya. Kelasnya kolej swasta dan sebagainya. Jadi macam mana? Apakah mungkin ada kelonggaran ataupun ada pengecualian ataupun untuk memastikan sektor pendidikan pengajian tinggi ini juga dapat diperkemaskan, sebab tanpa pelajar asing contohnya akan berlakunya kemusnahan kepada komoditi pendidikan ini. Macam mana? Saya kerap kali menyatakan bahawa Jabatan Immigration Malaysia sentiasa menyokong usaha-usaha untuk menjadikan negara kita sebagai hub pendidikan tinggi di rantau ini. Jadi bercakap soal kemasukan pelajar-pelajar asing ini, di dalam tempoh PKP mereka dibenarkan masuk. Tetapi kemasukan mereka mesti disahkan terlebih dahulu oleh Education Malaysia Global Services, iaitu sebuah syarikat di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang menguruskan pendaftaran pelajar-pelajar asing ini, dan mereka mesti juga disahkan oleh Jabatan Pengajian Tinggi. Jadi sekiranya contohnya Kolej A telah diberi kebenaran untuk beroperasi semula, kolej ini mempunyai pelajar-pelajar daripada negara luar. So, pelajar ini mestilah disahkan oleh EMGS dan juga oleh Jabatan Pengajian Tinggi bahawa mereka memang belajar di kolej ini dan Immigration akan memberikan kelulusan untuk mereka masuk. Ya. Baik, dalam konteks Jabatan Immigration sendiri, kita sekarang ini nak memudahkan urusan rakyat. Jadi bagaimana kita perhatikan selepas tamatnya tempoh PKP ini, mungkin orang kembali untuk berurusan, ya. Barangkali ada perancangan untuk ke luar negara dan sebagainya. Jadi bagaimana dipermudahkan itu? Mungkin dalam talian juga menjadi antara sahutan bagi Immigration untuk memudahkan semua urusan ini dilakukan dalam talian. Betul. Ya, ini berkaitan dengan norma-norma baru ataupun new norm selepas PKP dan juga di dalam era COVID-19 ini. Dan
2 hari lepas Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara sendiri telah menggariskan tentang hala tuju perkhidmatan awam, iaitu ke arah online dan digital dan juga konsep bekerja dari rumah. Dan immigration tentunya kami sangat menyokong hala tuju yang telah ditetapkan ini. Dan bagi immigration sendiri, kami telah pun melaksanakan pengurusan perkhidmatan secara online dan digital ini secara bersungguh-sungguh mulai tahun lepas. Bayaran contohnya. Sekarang ini pelanggan-pelanggan di Jabatan Immigration boleh membuat bayaran secara online. Kementerian Keuangan telah memberi kelulusan untuk immigration menggunakan perkhidmatan e-wallet. Selain daripada itu, kad kredit tempatan dan antarabangsa boleh digunakan dan perkhidmatan portal seperti Maybank to You juga boleh digunakan. Jadi ia memberikan impak yang amat positif. Saya beri contoh, katakan seorang majikan dah ingin membayar levy untuk pekerja asing, jumlahnya mungkin RM50,000, RM60,000. Kalau sebelum ini dia terpaksa pergi ke bank menyediakan bank draft, di sana terpaksa queue dan mendapatkan nombor, kemudian datang ke immigration, queue lagi mendapatkan nombor, kemudian membuat pembayaran. Sekarang ini pembayaran itu boleh terus dilakukan secara online. Kemudian hanya perlu datang ke Jabatan Immigration untuk membolehkan pas-pas itu ditampal di dalam pasport pekerja masing-masing. Dan untuk urusan-urusan lain juga sekarang ini immigration melaksanakan perkhidmatan secara temu janji, di mana pelanggan-pelanggan boleh mendapatkan tarikh temu janji terlebih dahulu melalui sistem yang dikenali sebagai STO online, sistem temu janji online. Jadi tidak ada lagi suasana sesak, berhimpit-himpit seperti dahulu. Kerana jumlahnya telah pun kita kawal, lebih kurang 300 sehari. Jadi pada peringkat awal ini bagaimana tahap keberkesanannya? Online payment yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah sekarang ini 64% daripada proses pembayaran di immigration telah pun menggunakan perkhidmatan online ini. Dan sementara bagi perkhidmatan lain seperti STO online contohnya sedang diperbaiki lagi. Sistem ini adalah sistem yang banner sendiri, direka cipta sendiri oleh pegawai-pegawai daripada bahagian teknologi maklumat jabatan. Dan terdapat sedikit rungutan di peringkat awal kerana ramai pelanggan yang tidak dapat tarikh yang mereka minta kerana kapasiti sistem dan sebagainya. Sedang dibuat penambahbaikan. Tetapi ia diterima sebagai satu norma baru oleh pelanggan-pelanggan jabatan. Itu dia. Jadi cabaran juga dari segi meningkatkan tahap kompetensi, ya? Betul? Dari segi kompetensi di dalam tempoh PKP, kursus tidak boleh dilaksanakan. Sekarang ini jabatan melaksanakan kursus secara video conferencing. Dan usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi ini adalah satu usaha berterusan. Dan ia sebenarnya adalah salah satu daripada 3 fokus utama jabatan bagi tahun 2020 ini. Dan sebagai rumusan akhir, apa harapan Datuk Kassia dalam usaha untuk mengembalikan reputasi immigration sebagai badan yang wibawa, pada masa sama tetap teguh bersama melaksanakan tugasan untuk negara? Silakan Datuk. Yang pertama, saya ingin tegaskan bahawa Jabatan Immigration Malaysia sama sekali tidak berkompromi dengan pendatang asing tanpa izin. Mereka akan ditangkap dan dibicarakan di bawah peruntukan undang-undang yang ada. Dan yang kedua, jabatan juga sama sekali tidak akan membela pegawai-pegawai yang terlibat di dalam apa jua isu integriti. Apatah lagi bekerjasama dengan mana-mana sindiket yang membawa masuk pendatang asing tanpa izin. Dan yang ketiga, sebagai jabatan yang terlibat di barisan hadapan di dalam menguruskan COVID-19 ini, saya juga ingin berkongsi supaya rakyat kita mematuhi SOP sepenuhnya yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun sekarang ini terdapat beberapa kelonggaran yang diberikan, tetapi SOP seperti penjarakan sosial dan memakai topeng muka bagi mereka yang tidak sihat, ini adalah SOP-SOP yang perlu kita patuhi kerana kita perlu faham bahawa di beberapa tempat di negara luar sekarang telah berlaku apa yang kita panggil second wave
Contohnya di Melbourne, mereka mengenakan semula perintah kuarantin selama 6 minggu. Jadi saya sangat berharap agar SOP ini dapat dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Ya, terima kasih untuk Datuk Indra Carol Zaimi Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia, berkongsi fikrah, pengalaman dan ketegasan dalam menjunjung integriti sebagai paksi penting dalam usaha menghidupkan peranan Jabatan Imigresen Malaysia. Sekali lagi terima kasih untuk Datuk. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan dalam Soal Rakyat bersama saya Fetri. Assalamualaikum.